kalau buka dalam ayat yang lain, ada satu tempat nun ba ya tu tarik panjang, ada ya kecil duduk atas dah. Pasal apa jadi lagu tu? Hak tu resam Osmani. Jawapan kalau buka dalam kitab ilmu resam, dia akan kata dekat hujung bawah tu, wallahu a'lam, Saidina Osman saja tahu pasal apa dia suruh tulis lagu tu. Tak pasal hak lain semua nabiyin kan mai tang ayat tu nun ba ya tu panjang, atas ya panjang tu hujung ni titik, sini dia berbubuh ya kecil lagu tu. Pasal apa dia tak tulis ya je? Wallahu a'lam. Lagi tashil surah Fussilat. Tashil surah Fussilat, A'jamiyyun wa Arabi. Apa siapa dia tulis awal itu, dia dah tulis dah A'jamiyyun, dia dah tulis dah. Pasal apa tang tu dia tak tulis lagu tu, dia pergi bubuh bulat tanda hitam surah Fussilat. Sabar Zuk Fussilat. Mana dia tu? Aywah 477. Aywah. Bismillah. Surah Fussilat ayat 41. Betul ya? Betul. Ayat 44. Dia dah. Allah Ta'ala kata. Awal itu dia kata kan? Ya, dia kata. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Dah habis dah a'jamiyan. Tapi kat belakang ni a'jamiyyun, dia kena baca bunyi macam ada sikit. A'jamiyyun wa Arabi. Pasal apa tulis lagu tu? Jawapannya hanya Saidina Osman yang tahu pasal apa tulis lagu tu. Tak tahu pasal apa dia buat. Tapi resam Osmani cetaklah tang mana pun semua orang boleh baca, walaupun depa baca qiraat dia bunyi lain. Contoh macam tuan-tuan dengar musabaqah ni lagi 3 bulan Perak dah mula dah kan? Perak dah mula dah kan? Apa nama, nanti lagi 2 bulan masuk Ramadan, mesti ada punya musabaqah kan? Nanti tuan-tuan cuba dengar, ada yang akan baca, dia akan bunyi laju. Dia akan bunyi laju, ada bunyi berhenti. Contoh dia apa? Dia baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walala, kita walal dia walala khira, kita khira, dia khira. Walala khiratu khairul laka minal ula, kita minal ula, dia minal ula. Dia baca lagu tu, tapi dia tengok Quran sama macam Quran kita juga, resam Osmani semua, tapi dia boleh baca bunyi bacaan macam dia. Jadi bila Hajar tanya, jawapan dia ada resam Osmani. Pasal apa tulis? Wallahu a'lam. Hanya Saidina Osman sebab masa tu nak sebarkan Quran first time kan kepada orang yang ajam, yang tak tahu baca macam kita kan. Kena tulis lagu tu. Jadi semua orang boleh baca. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, sambung. Lepas tu terkejut juga no soalan lagu tu tiba-tiba no. Sebaik boleh jawab no. Risau juga kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, orang kata bolehlah Ashabul Kahfi tidur. Orang tidur mesti bangkit balik. Tidurlah macam koma tu bangkit balik. Macam mana nak kata akhirat? Cerita satu lagi. Siapa dia? Nabi Uzair. Tapi nama dia tak ada dalam surah tu. Nama dia ada dalam surah yang lain. Nabi Uzair namanya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Tidak lah. Tidak. Wa qala Masih ibn Maryam wa qala Yahudiyyu Uzairun ibnullah. Surah At-Taubah ke surah apa? Cuba tengok tak ingat lah, lupa. Nama Nabi Uzair dalam surah lain, Uzairun ibnullah. Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke juzuk 2 berapa 259 lah. Berapa? Tengok 259.
259. Betul? 259 cerita Nabi Uzair. Apa cerita dia? Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin. Allah sebut, bukan saya lah. Allah kata apa? Nabi Uzair, tapi tak abang nama Nabi Uzair. Dia kata au kalladhi marra ala qaryatin. Suatu hari ada seorang hamba Allah, dia berjalan naik kaldera, dia melintasi satu kampung. Siapa dia? Laki ni kita tak tahu, kita kena buka tafsir lah. Maka ulama kata hak ni Nabi Uzair nama dia. So saya abang siap namanya Nabi Uzair. Sebab tu Nabi Uzair ni dia naik kaldera, dia naik kaldera, dia lintas satu kawasan. Dia tengok kawasan tu ranak habis ranak habis, tempat tu tak ada ranak. Bila kita ranak, okey, 8 minit lagi cukup sejam. Macam mana? Bekai tak bagi lagi tau. Bekai tak bagi lagi. Cerita dulu nak bagi yakin akhirat tu, baru kita pakat pulun cari bekai, betul tak? Kalau kita tak yakin akhirat, duk rasa semua orang pakat duk hidup tak mati, tak betul. Dia tak cari ya. Sebab tu bila kita jumpa, kami jumpa kawan-kawan kami, kita jumpa rakan-rakan artis yang mana yang mereka mula insaf. Pasal apa dia insaf? Pasal dia tahu semua akan mati. Pasal tu dia berpulun cari bekai. Sesama macam kita kena tahu. Sebab tu kata Buya Hamka kan dia tulis syair puisi kan. Dia kata apa? Buya Hamka, dia kata mencintai wanita itu alam, mencintai harta itu bakhil, mencintai mati itu hidup. Itu kata Buya Hamka. Orang mencintai mati, dia adalah orang yang hidup. Pasal apa? Dia tahu dia bila-bila mati, dia akan hidup sungguh-sungguh. Dia akan berkawan. Dia tak hidup dengan handphone. Dia tak akan duduk-duduk dengan handphone dia. Pasal apa? Kalau mati, hang hanya hidup dengan handphone, rugi hidup. Dia akan hidup, dia akan main masjid, tolong orang, tolong beli barang, tolong orang sana, tolong cuci sana, tolong dia hidup. Sebab apa? Dia tahu bila-bila dia boleh mati. Mencintai mati, kata Buya Hamka, itu artinya hidup. Itu kata Buya Hamka. Semoga Allah merahmati dan mewangikan kubur Buya Hamka. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu Nabi Uzair, dia main-main, dia tengok loh, ni semua anak habis ni, macam mana ni? Terlintas dalam hati dia, lagu mana Tuhan nak bagi hidup balik ni? Pasal bukan senang nak hidupkan ni. Jadi Allah menjawab persoalan tu. Allah bagi dia rasa mengantuk, jalan, nampak gua, tidur dalam gua tu, jaga. Bila jaga, malaikat, sebab dia Nabi, jadi malaikat lah sembang dengan dia. Malaikat tanya dekat dia, wahai Nabi Uzair, hang tidur apa lama? Nabi Uzair jawab sama agak. Fa'amata Allah mi'atam summa ba'athah. Kemana Allah bangkitkan dia? Tapi kita tahulah cerita dia. Allah kata Allah bagi dia mati 100 tahun. Fa'amatahu Allah, Allah bagi dia mati 100 tahun. Allah kata, bukan kita. Lepas tu summa ba'athah, Allah bagi dia bangkit Nabi Uzair. Tu Allah tanya dia, Qala kam labista, berapa lama tidur Uzair? Malaikat mai tanya dia, berapa lama tidur? Nabi Uzair kata, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Sama lah, aku tidur sehari ke setengah hari. Perasan lagu tu sama macam Ashabul Kahfi. Tadi 300 tahun tidur, hak ni 100 tahun mati, bangkit cakap benda yang sama juga. Sebab cara tidur bila kita bangkit tu, dia tak pening kepala. Siapa biasa tidur lama? 2 hari ke? Dia kata tak pasal dia buat lagu tu. Dia kata tak pasal dia buat lagu tu. Kami biasalah dulu masa muda lah, masa tu dunia kita punya tak usah buat perangai lagu tu lah. Masa saya belajar dulu, saya belajar Mesir. Cuba tanya ustaz-ustaz kat sini, kan ramai ustaz duk mengajar kitab Riyadhus Salihin, ada kan kat sini kan, kitab apa nama hadis 40 kan. Cuba tanya, kalau depa belajar Mesir kan, tanya, ustaz betul ke Ustaz Don kata duk Mesir ni antara benda paling sedap sekali tidur. Kat Mesir ni
Kawan saya biasa buat rekod tidur tak mangkit 3 hari 3 malam. Tu jenuh qada semayang tu. Tidur tak mangkit 3 hari 3 malam. Ingat mati tu. Hidup. Kami biasa try, saya biasa try sehari setengah tu kira kena qada lah 5 waktu solat tu kan. Tapi try tengok tidur sehari setengah. Bangkit tak pening kepala bang. Bangkit dia rasa macam bila tidur. Tengok kalender baru tahu, oi 2 hari lah. Kawan nak tidur 3 hari tu bangkit-bangkit tu kira kena tengok jadual kuliah balik lupa lah. Tak boleh, mana boleh tidur 300 tahun. Ashabul Kahfi Allah bagi tidur. Yang ni mati 100 tahun, bangkit rasa sama macam tidur 300 tahun. Berapa lama tidur? Sehari ke tengah hari? Tahu perasaan? Kita lagu tu. Allah abang kata, qala bal labith mi'ata am. Kamu dah mati 100 tahun. Terkejut Nabi Uzair. Bila dia terkejut, Allah kata fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Tengok ni makanan hang dengan minuman hang tak berubah. Dia tak ada expired date. Masa tu dia punya roti dengan dia punya ayam anggot, kata arwah Datuk Haruddin, dia perah anggot buat jadi ayam. Ada setengah kata yang tu ayam biasa, hak anggot tu dibuat cicah. Ada orang kata lagu tu, dua-dua boleh kami dengar daripada arwah Datuk Haruddin, yang hak dia perah buat ayam anggot. Dia tengok makanan dia tak berubah. Dia tak boleh yakin lah sebab tak berubah. Tapi Allah kena bagi tahu dulu, kata hang tengok ni tak berubah. Lepas tu Allah kata fanzur ila himarika. Hampir keluar tu pergi tengok hang punya kalde kat luar. Dia pergi keluar tengok kalde dia dekat luar. Lepas tu bila dia keluar tengok himar, walinaj'alaka ayatan linnas. Apa yang berlaku? Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Hajah tang sini. Kaifa nunshizuha. Nun shin zai. Tengok sekali lagi. Nun shin zai. Nunshizuha. Ada ha belakang lah. So nun shin zai. Dalam bacaan orang lain, walaupun dia tengok nun shin zai, tapi dia tak baca lagu tu. Dia baca nun shiruha. Dia tak baca nun shizuha. Dia bunyi lain. Dia jadi ra. Wallahualam. Nanti kalau tuan-tuan dengar orang baca, tuan-tuan boleh jumpa ayat tu orang baca. Dia tak jadi nun shizuha. Dia jadi ra. Sama juga dengan ayat yang kata tabayyunan. Fatabayyanu. Tuan-tuan tengok dia baca Quran kita, dia tengok tu fatabayyanu, tapi dia baca nanti keluar fatathabbatu. Rumah sama. Fatabayanu. Fatabaya. Dia baca sa dengan ya tu dia tukar. Ya jadi sa. Wallahualam. Itu Sayyidina Osman punya resam Osmani. Semua orang boleh baca bunyi macam mana pun tetap boleh baca orang. Nanti masa tilawah tengok mesti tuan-tuan boleh dengar punya bunyi. Tuan-tuan tengok Quran kita kan, tapi dia baca bunyi lain. Wallahualam. Ini luar biasa. Menantu Nabi Sayyidina Osman, bukan sekali, 2 kali. Dia jadi menantu Nabi, beliau jadi menantu Nabi 2 kali. Pak mertua dia Nabi tu. Nabi tak serius ambil dia jadi menantu 2 kali. Kita pak mertua tobat lahu. Tak ambil dah jadi menantu sekali je. Sayyidina Osman 2 kali. Dia ilham dia tu super, power terror. Lepas tu Nabi Uzair dia mangkit-mangkit, dia pergi tengok kalde dia. Tengok kalde dia. Allah bagi depan mata dia, daripada sabuk ni arwah Datuk Haruddin insya-Allah, daripada sabuk tulang dah hancur dah 100 tahun. Daripada sabuk tulang dia jadi tulang balik. Tulang tadi dia balut dengan daging, keluar mai urat apa semua, balut dia dengan kulit, jadi balik kalde. Kalde tu duk bunyi balik sebab dia ingat dia dibangkitkan pada hari akhirat. Kalde tu terkejut Nabi Uzair tengok tu, yang dia naik balik, dia balik rumah dia percaya bahawa Allah boleh menghidupkan yang mati. Jadi cerita dia nak tanya, Nabi Uzair hidup ke mati? Nabi Uzair mati. Hidup balik tak? Hidup. Kiamat tak lagi masa tu? Belum.
Ini antara Nabi-Nabi Bani Israel, orang Yahudi beriman dengan dia. Kalau Nabi Uzair pun boleh mati, Allah bagi hidup balik dalam alam ni, alam akhirat lagi telah. Kena yakin lah. Jadi dah tahu lagu tu, bekal dia nak bawa apa? Jom kita baca hadis Nabi. Tutup buku nota ni, tutup Quran ni, baca hadis. Okey, jom ambil bekal sama-sama. An Mu'adz bin Jabal. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah mewangikan kubur Imam An-Nawawi. Tuan-tuan kalau mengaji hadis 40 kat sini mesti jumpa ni. Ini hadis yang ke-29. Saya ambil hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis ni, saya baca sekerat tu dulu. Kalau lajaklah 2 minit. Saya kalau kita 2 minit ni lajaklah. Bagi sikit lagi lah, sikit lagi. Suatu hari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ni saya nak bagi tahu, kata soalan tuan-tuan, tajuk dia bekal akhirat. Saya habaq tadi. Ini besar sangat ni, saya tak mampu kan. Kan saya kata lagu tu kan. Saya nak bagi tahu tabiat para sahabat ialah seperti soalan tuan-tuan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ni hadis ni daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dia kata, qultu, aku kata kat Rasulullah. Maknanya dia yang bercerita, kata dia kata kepada Rasulullah. Okey, siapa dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Tuan-tuan, ibu, ayah yang saya kasih sekalian, abang, kakak, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni bukan calang-calang orang sahabat tau. Dia adalah satu orang sahabat yang Nabi jumpa dia, Nabi kata dekat dia, I love you. Nabi kata kat dia, aku cinta padamu wahai Mu'adz bin Jabal. Takkan Nabi, faham bahasa saya lah, takkan Nabi kata I love you dekat ahli neraka? Takkan Nabi kata dekat orang I love you, orang yang masuk syurga paling bawah? Sayyidina Mu'adz ni satu orang yang akan duduk syurga paling tinggi dengan Nabi. Nabi kata dekat dia, I love you Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Nabi kata, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, saya cinta kamu kerana Allah. La tansa, dia punya sambungan dia, la tansa fi kulli duburis salah, jangan tinggal di hujung semayang. Ni selalu pesan. Dulu orang tua-tua duk buat lah ni, kita, saya tak tahu pasal orang tak mau buat. Sama juga dengan khutbah. Saya tak tahu tambah teluk Ansun ni, teluk Ansun lah, no? Lama-lama teluk Intan. Saya tak tahu tang sini lagu mana. Tapi di Pulau Pinang dulu masa saya kecil jadi. Bila besar ni, bila duk balik tak dengar dah. Apa dia? Tok Khatib bila kata Inna Allah, kan khutbah kedua kan Tok Khatib akan kata Inna Allah amarakum bi'amarin bada'a bi nafsihi. Allah Ta'ala memerintahkan kamu dengan satu perkara yang dia sendiri Allah buat dengan diri dia dulu. Selawat kepada Nabi lah. Tapi lepas tu Tok Khatib akan baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila Tok Khatib baca saja yang tu sampai taslima, satu masjid akan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah. Dia kata lagu tu kan? Ataupun dia Allah maghfir lil muslimin. Dia akan pilih lagu tu kan? Tok Khatib akan pilih lagu tu. Selawat tu ramai-ramai baca. Lah ni saya pun tak tahu pasal orang tak baca lagu tu. Tahu? Sedangkan itu adalah seruan yang disebut oleh ulama wajib selawat kepada Nabi tu. Clear, ayat tu clear. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ada fi'il amar itu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dekat Nabi Muhammad. Kita tak mau selawat tu.
Tu tahu hari Jumaat tu. Hari Jumaat Nabi abang, siapa selawat kat aku hari Jumaat, pasti selawat dia akan mai kat aku. Bukan, Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata apa? Perbanyakkan kamu selawat kat aku hari Jumaat. Makna Nabi suruh hari Jumaat selawat. Tok Khatib kata sallu. Entahlah, saya tak tahu. Nak kata tak faham pun, tadi awal dah baca dah. Pelik, saya pelik sungguh. Betul macam mana nak dapat syafaat Nabi? Hari yang Nabi suruh selawat kat dia, kita tak mau baca. Ataupun kita tak excited baca. Pelik sangat. Macam mana ni? Dulu baca, dulu meriah masjid bila ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua orang akan selawat ramai-ramai dalam masjid tu. Sekarang saya tak tahu. Betul lah ni senyap kan? Amin pun dah orang semua tak mau kata bila Tok Khatib baca doa. Saya mau heran. Sedangkan hadis Nabi abang, Nabi kata siapa amin ramai-ramai dan diaminkan oleh malaikat, doa tu makbul. Wallahu a'lam. Mungkin orang Wallahu a'lam. Jadi hadis tadi Nabi kata apa kat Sayyidina Muaz? Muaz, I love you. Jangan tinggal lepas semayang. Yang ni sama orang. Dulu orang tua-tua selalu baca. Lah ni tak tahu zaman lah ni orang tak orang baca. Saya tak. Tu saya kata, tu pelik. Para sahabat Allah janji mereka masuk syurga, tapi mereka masih rebut bekalan akhirat. Kita syurga belum pasti, tapi kita buat macam kita masuk syurga. Pelik. Sahabat syurga pasti, tapi buat macam tak pernah dapat syurga. Pelik. Tu kita jangan jadi lagu tu. Hari ni yang main ni semua jangan jadi lagu tu. Semua amalan yang kita duk buat dulu-dulu. Lah ni mana ada ya amanal khaifin amin. Mana baca dah? Lah ni semua doa sekali ya. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah tu tak ada dah. Sedangkan awal surah Baqarah, Nabi Ibrahim lepas dia buat Kaabah, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim yang doa. Apa Nabi Ibrahim kata? Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Nabi confirm masuk syurga, tapi amalan takut Allah tak terima. Kata, ya Allah tolong terima amalan aku buat Kaabah. Buat Kaabah kot abang. Kita buat semayang apa semua, tak mau doa, ya Allah tolong terima kami punya semayang. Pelik. Jangan jadi lagu tu. Amal balik macam orang tua dulu duk buat. Benda tu betul sebab dia sabit daripada ayat Quran. Sabit, bukannya hadir doa Quran. Doa apa dia? Quran. Amal balik. Hak ni sama agak. Muaz, inni uhibbuka fillah. Sayyidina Muaz, I love you. Jangan tinggal lepas semayang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya tahu semua orang hafal. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan hafal? Tuan-tuan sendiri pun tak tahu bila tuan-tuan hafal. Tapi tahu-tahu dah hafal. Pasal apa? Dulu kita duk dengar orang baca. Lah ni pasal apa kita tak amal? Sebab kita dah lama tak baca. Kena baca. Nabi pesan jangan tinggal setiap lepas semayang baca, sama ada doa atau dalam tahiyat. Innaka hamidum majid, sebelum bagi salam tu baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ni Sayyidina Muaz ni Nabi kata tu kat dia tau. Tapi cuba tengok hadis yang dia cerita kat kita. Rasa macam dia ni masuk neraka dah. Cuba tengok hadis dia. Dia kata apa? Qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, tolong bagi tahu kepada saya, bi'amalin, dengan satu amalan, yudkhilunil jannah, yang boleh bagi saya masuk syurga. Pelik. Hang ahli syurga kot. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, muka surat belah kanan atas tu ada. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang terdahulu daripada muhajirin dan ansar. Sayyidina Muaz bukan dua orang tu kah? Dan yang mengikut mereka semua sahabat Nabi yang 200,000 itu plus minus, sebab yang buat Hajjatul Wada' saja dah 100,000, campur-campur aling semua 200,000 sahabat Nabi.
plus minus, ada kata 140, 150, saya buat bundar paling dekat sekali 200,000 lah, senang 200,000 sahabat Nabi semua masuk syurga. Allah abang, dia boleh pergi tanya Nabi soalan, Nabi, apa amalan boleh bagi masuk syurga jauh daripada neraka? Hang dah syurga kot. Tapi tu nak tunjuk perangai sahabat dan sunnah Nabi. Apa dia? Kita kena sentiasa rebut amal, kena rebut apa saja amal ada, rebut tolong orang, sedekah ke apa saja, rebut. Tuan-tuan dengan jadi, okey? Apa dia? Nabi kata dekat dia, ni Nabi jawab, Nabi jawab. Nabi kata apa? Qala, Nabi jawab. Nabi kata, laqad sa'alta an azimin Mu'ah, hang tanya besar sangat. Nabi abang. Lepas tu tuan-tuan suruh saya syarah hari ni, Jahanam. Nabi Sayyidina Mu'ah tanya, ya Rasulullah, tolong cerita saya amalan yang boleh saya masuk syurga, selamat daripada neraka, bekal akhirat saya. Nabi je kata, laqad sa'alta an azimin, hang tanya besar sangat ni Mu'ah. Nabi kata lagu tu, takkan saya boleh cerita kat tuan-tuan? Tak boleh. Sebab tu saya mula dengan akhirat dulu. Saya pun tak berhajat nak syarah, sebab saya tak pandai. Nabi pun kata, ni satu soalan besar, tak cukup tu. Nabi sambung, Nabi kata apa? Wa innahu, sesungguhnya masuk syurga dengan amalan dan semua yang kita buat tu, dan jauh daripada neraka tu, wa innahu, soalan yang kamu tanya tu Mu'az, la yasarahu Allahu liman yasarahu alaih, hanya akan mudah bagi orang yang Allah nak bagi mudah dekat dia. Oi, kita doalah supaya Allah Ta'ala bagi mudah dekat kita. Amin. Pasal tu jangan tinggal doa Sayyidina Mu'adh tadi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni. Sambungan kepada tadi ya. Apa dia? Mu'adh nak buat baik, nak masuk syurga dengan neraka ni susah Mu'adh, melainkan orang yang Allah bagi mudah kat dia. Jadi Nabi ajak doa apa tadi? Nabi kata, Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, ala zikrika, untuk ingat ke Allah, wa syukrika, untuk syukur ke Allah, wa husni ibadatik, untuk perelok amal kami supaya kami dapat masuk syurga. Aduh, saya jangan tinggalkan doa tadi tu. Jadi Nabi jawab, apa dia? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Bekal yang pertama nak masuk syurga, sembah Allah, jangan syirikkan Allah. Yang kedua, wa tuqimus salah, mesti semayang. Wa tu'tiz zakah, mesti zakat. Wa tasumma Ramadan, dan mesti puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baitah, dan pergi menunaikan haji. Yang ni semua kena pasang niat lah. Semua pasang niat nak pergi haji. Sebab ada satu umat, kata Nabi dalam satu athar, Nabi Musa baca dalam lembaran Nabi Musa kata ada satu umat, mereka niat dia tapi dapat pahala satu, mana tak buat lagi niat dia.